Basically, we have 5 subtopic. Kita ada chapter overview, kita ada types and characteristics of flexible and rigid pavement, kita ada structural components for flexible pavement, kita ada materials and properties of flexible pavement, and last but not least is about design of flexible pavement according to the JKR method. Yang ini anak-anak kita akan buat next week, Okay. Next week. Okay. Yang ini empat-empat ni kita buat today, hari ini kita selesaikan. InsyaAllah sekejap je. Okay, today. Ini next week. Kita teruskan pergi kepada slide iaitu chapter overview. Program outcomes. Macam biasa, as usual, I have to read this. Apply knowledge of mathematics. So apply knowledge of mathematics, natural science, engineering fundamentals, and engineering specialization to wide practical procedures and practices. Dan seterusnya kita akan tengok course outcome, discuss highway construction, maintenance, and highway geometric design according to standard specification. Right. Slide seterusnya, learning outcome. So at the end of the lessons, a student should be able to differentiate, membezakan or distinguish between types of road pavement, jenis-jenis road pavement yang ada di Malaysia. Sebenarnya yang road pavement ni banyak, tetapi yang main kita nak discuss pada hari ini, dalam kelas kita pada hari ini, ialah ada dua lah yang utama, iaitu dikenali sebagai flexible pavement. Tengok ni. This is flexible pavement and another one is a rigid pavement. Apa ni? Flexible yang ni anak-anak. Ini flexible. Rigid yang ni. Ni rigid. Dekat tol. Ini sebenarnya dia kalau tengok betul-betul ni ada boundary kan ni. Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Sebelah sini ialah flexible, sebelah ke sini tu ialah, kalau tengok ialah rigid. Konkrit Konkrit ni. Ini konkrit. Kenapa konkritnya dipasang dekat dengan tol? Sebab bila sampai dekat tol ni, sama ada smart tag ataupun touch and go, you sampai kat approach, you berhentikan kereta kan. Bila you berhenti, asap-asap kereta tu akan mengeluarkan plumbum dioxide. So dia akan jatuh-jatuh kat bawah. Plumbum tu datangnya daripada minyak kereta tu. So minyak kereta ni sebenarnya sama ada RON 97 ke RON 95 ataupun diesel, dia sebenarnya boleh merosakkan jalan sekiranya jalan tu diperbuat daripada flexible pavement. So jadi aggregate tu akan tertanggal. That's the reason why we have to choose rigid pavement, untuk supaya tidak berlakunya kerosakan jalan. Okay. Apa itu rigid pavement? Rigid pavement ni ialah konkrit anak-anak. Konkrit diperbuat daripada konkrit pavement. Nama lain bagi rigid pavement ialah konkrit. Okey, nama lain bagi flexible pavement ialah asphalt konkrit, asphalt ataupun bitumen yang abang sebut lagi tu. Asphalt. Asphalt konkrit dipanggil. Asphalt konkrit ataupun bituminous pavement, asphalt. Flexible ni asphalt lah, ini asphalt. Asphalt ataupun bituminous pavement. Okay, so jadi bitumen ni buat daripada bitumen lah. Ini daripada bitumen. Okay, dia punya material dia kena ada bitumen. Yang ini daripada simen. Itu je beza dia. Ni simen. Dia pun dah ada campur simen nak jadikan jalan konkrit. Ini materialnya dia mesti ada aggregate kan, plus aggregate. Okay, plus aggregate. Ini pun sama, bitumen plus aggregate. Okay, bitumen plus aggregate ni jadilah bituminous pavement ataupun asfalt konkrit. Simen plus aggregate jadilah konkrit, jalan konkrit. Itu rigid. Nama lain bagi konkrit ialah rigid pavement. Nama lain bagi asfalt konkrit lah flexible. Kenapa dia panggil flexible? Sebab dia boleh lentur jalan ni. Dia lembut jalan ni sebenarnya. Dia boleh lentur. Dia ada sifat plastik sebenarnya. Elastik. Dia ada sifat elastik. Bukan plastik, sifat elastik. Dia boleh lentur. Sebab tu dipanggil flexible. Rigid, tegar. Kenapa keras-kerasnya, tegarnya? Kenapa? Sebab dia daripada konkrit. Itulah beza antara rigid dengan flexible. Okey, faham tak setakat ni anak-anak?
Faham apa? Faham. Allah. Cepat. Faham. Oh, kalau macam yang faham jerit kuat tu cepat habis kita. InsyaAllah. Ya. Alright. So jadi introduction boleh dibagi introduction. Tadi ni sebenarnya Abah dah bagi detail. Sepatutnya tak payah bagi detail lagi. Tapi tak sabar-sabar dah nak cerita, nak share. Ya. So jadi tak apa. Sebab takut nanti kalau cerita panjang sampai ke sudah you tak faham tu flexible, apa tu rigid. Ya. Okay. Seterusnya ialah introduction function of pavement. Apakah fungsi turapan ni anak-anak sebenarnya? Apakah fungsi turapan? Turapan bahasa Melayu, bahasa Inggeris pavement. What are the functions? Ya. What is the functions of the pavement? Apakah fungsi pavement ni? Pertama sekali anak-anak, dia adalah distribute traffic load. Dia nak mengagihkan beban lalu lintas. Ya. Contoh macam ni anak-anak. Tengok, ini permukaan jalan, ini katalah tayar kereta, tayar motor lah, katalah senang cerita. Motor lah kot senang gini kan. Ni motor. Ni lampu motor ni SDAC ni. Ni you all lah kepala pegang sini. Ni motor. Jadi beban ni dia akan transfer macam ni anak-anak. Gitu nampak. Dengan adanya pavement dia akan beban tu transfer. Jadi dia ada banyak layer lah. Nanti kita akan belajar layer-layer dia. Macam ni layer dia. Ya. So jadi di sini surfacing layer, ya. Di sini road base atau base course layer. Di sini akan jadi sub base dan di bawah sekali subgrade. Subgrade tu tanah lah, soil, ya. Tanah. Ni macam gini. Nampak dia punya beban dia. Dia menurun ke bawah ni. Ya. Beban dia turun. Ambil gambar ni lah, senang cerita. Ambil wheel load, nampak ni. Dia berkembang ke bawah. Berkembang, ya. Beban tu ke bawah. Maksudnya atas sekali ni wearing surface, surfacing. This one wearing surfacing dia akan transfer load kepada base course. Base course akan transfer kepada sub base. Sub base akan transfer kepada subgrade. Tapi kita akan bagi detail nanti. We will look into details about these components of the layers. Okay, but basically like this. The wearing surface will distribute the loads direct to base course, and the base course will accept the load from the wearing and they transfer or transmitted to sub base, and then sub base they receive the load from the base course and they transmit to the subgrade. That's the reason why subgrade ini sangat penting. Ya, kalau kita buat CBR dulu, California Bearing Ratio, make sure tanah tersebut betul-betul memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Kalau dia tak kuat, dia tak boleh nak menampung beban ni semua. Jadi kekuatan flexible pavement ini sebenarnya anak-anak bergantung sepenuhnya kepada subgrade ni. Ya, subgrade. Sangat bergantung. Alright. Sebab itu dia kata function of pavement pertama distribute traffic load, stress to the soil at a magnitude that will not shear or distort the soil. Okay, number 2 is guide the driver. Nampak? Dia sebagai panduan kepada pemandu. Nampak? Bila kita buat pavement, kita boleh tahu, ni kereta dia akan bergerak sini. Selagi ada pavement, dia ikut je. Dia guide. Di mana ada pavement, sehinggalah jalan mati. Ya. So, tujuan jalan ni ialah dia menunjukkan kita, awak ikut sini. Selagi ada pavement, selagi itulah awak boleh ikut jalan tu. Dia guide. Guide the driver where pavement and shoulder give a visual perspective of the horizontal and vertical alignment of the travel path. Itu two things. The fungsi pavement ni, first of all is to distribute the traffic load. Yang kedua is as a guide the driver. Okay, sebagai panduan kepada pemandu. Dah habis. Kita pergi next seterusnya. Barulah kita berkenalan, kita bermesra dengan flexible and rigid pavement. Alright. Now, two types of pavement structure. Ada dua jenis struktur turapan yang biasa digunakan di Malaysia. Ya, yang biasa digunakan di negara kita. First of all is a flexible pavement and another one is a rigid pavement. I did mention just now. Okay. What is a flexible pavement? Apa dia? Apa dia rigid pavement? Daripada apa? Ini daripada asphalt. Ya. Yang rigid pavement konkrit. Ini konkrit. Okey. Ya, daripada konkrit. Ini kita sebagai rigid pavement konkrit. Yang ini asphalt konkrit. Ya. Ataupun bituminous pavement. Asphalt konkrit. Sebab dia menggunakan bitumen. Yang ini menggunakan simen. Ada dua. Mana lagi abah? Takkan dua je pavement, banyak ada. Tapi kita tak belajar. Apa dia? Itu yang concrete block. Paver banyak yang biasa terdapat di roundabout, tempat parking,
dekat kawasan perumahan, ada kadang-kadang orang guna paver. Ya, orang guna paver. Contohnya kalau ada paver, blok paver macam gini. Lepas tu sini pula ada. Macam gini. Kalau you perasan lah. Dia kan paver-paver jalan tu. Macam gini. So paver, antara dia ni ialah pasir, sand. Paver juga. Itu is a part of pavement juga. Tetapi yang biasa dekat Malaysia ialah kita guna flexible pavement and rigid pavement. Okay. If you look at this, kita dah tahu dah. Ini adalah flexible. Ya. Kalau kita tengok ini, kita tahu dah. Ini adalah concrete. Nampak? Ada starter bar keluar kat sini. Ini konkret ni. Kita dah tahu dah. So basically ada dua, flexible pavement and rigid pavement. Itu yang biasa digunakan di Malaysia. Okay. Slide seterusnya ialah types of, ini masih lagi flexible pavement. Okay. Sekarang di-concentrate pada flexible pavement. Constructed with asphaltic, ini Abah ulang balik macam tadi. Daripada awal tadi Abah cerita dah. Flexible pavement apa dia? Dia adalah asphaltic cement. Atau nama lainnya ialah bitumen. 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 Okay. Bitumen ialah asphaltic cement plus aggregate. Aggregate lah. Plus dengan aggregate. Itu adalah apa? Itu adalah flexible pavement dalam material bancuhannya. Okay. Dia consist of several layers. Untuk flexible pavement ada beberapa lapisan anak-anak. Dia bermula daripada bawah. Bawah ni is a natural subgrade. Natural subgrade ni tanah lah anak-anak. Soil. This is a soil. Yang tu kenapa ada lagi subgrade? Abah ada dua kali. Mungkin subgrade yang ni tak kuat. Maka dia tambak. Okay, ditambak ataupun kita tambak lagi, bagi dia tebal lagi, itu compacted subgrade. Yang mana tanah juga, ini juga soil, kedua-duanya adalah soil. Tapi yang dimampatkan. Ini yang asal, dan kita tambak tanah lagi kat sini, nak bagi dia kuat, dan kita compact dia. Ini adalah soil. Manakala starting from surface course sampailah ke subbase, ini adalah pavement. Ini yang dikenali sebagai turapan. Pavement. Ini pavement, ini soil. Dia macam gitu. Ini turapan. Jadi turapan ni terbagi kepada 4 pada asasnya. Subbase paling bawah, base course, binder course dan juga surface course. Nama lain bagi surface course itulah wearing course. Wearing course. Alright. And then binder course. Base course ni nama lainnya ada juga kadang-kadang orang panggil dia road base. Road base. Road base. Okay, subbase, compacted, inilah basically dia macam tu. So jadi, Abang cerita dia, detail Abang nak cerita. Okay, lapisan ni sebenarnya, bayangkan, mula-mula natural subgrade, lepas tu compacted subgrade. Untuk pengetahuan anak-anak, compacted subgrade ni tidak, it's not it's a must, tidak. It's not compulsory, but it depends on the quality of the subgrade. Dia natural subgrade. Kalau natural subgrade ni dah bagus, kuat dah, tak perlu ni pun, tak apa. Tetapi kalau natural subgrade ni memang tak kuat, kita nampak, kita kena mampatkan dia, kita tambah lagi tanah, kita mampatkan dia, baru kita perlulah. Begitu. Lepas tu atas pada subgrade ni ialah subbase. Subbase ni bagi anak-anak faham, takut anak-anak keliru. Apa dia subbase bah? Subbase ni sebenarnya ialah apa material dia? Mudah sangat ialah sand. Pasir. Okay. Lepas tu atas pada subbase ialah base course ni ataupun root base ni, apa dia punya material dia bah? Iaitu crush aggregate. Crush. Hancur, aggregate hancur. Crush aggregate. Ini crush aggregate, ini sand. Binder ni dengan surface course ni semua sama. Dia sebound layer yang diikat dia tu ada apa? Ini ada aggregate bersaiz 28 mm. Banyakkannya besar lah. Bercampur saiz 28 mm punya aggregate campur dengan bitumen. Bersama dengan bitumen, maka dia jadilah binder course. Dia punya batu dia lagi besar, aggregate lagi besar. Atas surface permukaan paling atas, maka kita guna batu yang agak kecil lah, 10 mm. Ataupun ada kita guna 14 mm. Okay. So jadi smooth sikit lah permukaan atas dia, sebab paling atas kita guna aggregate yang agak kecil lah berbanding dengan binder course. Tapi ini pun sama, surface course ni ialah aggregate campur dengan bitumen. Tapi aggregate dia adalah saiznya kecil, iaitu 10 mm ataupun 14 mm. Manakala binder course ialah
juga bitumen campur aggregate tetapi aggregate-nya lebih besar iaitu 28 mm. Ya, kedua-dua benda ini dikenali sebagai surfacing cost lah. Ya, kedua-duanya sebagai surfacing. Dikenali sebagai surfacing pavement. Ya, surfacing pavement. Surfacing pavement ialah apa dia? Iaitu surface cost and binder cost. Ya, terbagi dua. Surface cost ialah lapisan paling atas. Alright. And then kalau kita tengok selepas kita buat natural subgrade ni tanah, atas tanah ni kita mampatkan dia, kita letak lagi tanah iaitu setebal 150 hingga 300 mm, kita compact dia. Kita compact dia, dari siap compact tu kita letak pula atas subgrade yang di compact tu, kita letak lagi lapisan yang baru iaitu dikenali sebagai subbase. Subbase ni itu apa dia bahan dia? Sand, pasir. Kita mampat juga setebal 100 hingga 300 mm. Ya. Okey, lepas tu kita mampat lagi apa dia? Kita tambah satu lagi layer dikenali sebagai base cost, ya, ataupun root base. Apa daripada apa material ni apa? Base cost ni ataupun root base ni? Material dia ialah crush aggregate. Kita mampatkan dia juga setebal berapa? Setebal 100 hingga 300 mm. Lepas tu baru kita letak binder. Sebelum letak binder, basically kita kena letak prime coat dulu. Kita letak prime coat kat sini. Lapisan prime coat ni kita kena letak kat sini semua. Ni lapisan prime coat. Kenapa letak prime coat ni Abah? Prime coat ni apa dia? Prime coat ini ialah cut back bitumen. Ya, cut back bitumen. Bitumen. Apa dia cut back bitumen? Bitumen yang cair. Yang cair. Dia lebih cair daripada bitumen biasa. Disemburkan ke kawasan ini. Ya, antara binder cost dengan base cost. Kenapa disembur? Supaya berperanan sebagai pengikat ni, dia mengikat lebih kuat. Ya, dia macam gam lah kita letak, macam gam. Antara lapisan sandwich tu, kita kata roti dengan roti ada inti dia untuk kita sedap makan. Tapi dalam kes ni, dia antara binder dengan base cost punya lapisan, dia letak supaya dia bersifat kohesif and adhesive. Melekat ada dua ni. Dan seterusnya supaya tidak hanya air daripada bawah naik ke atas. Ni air daripada tembus ke atas merosakkan jalan, ya. Jadi bila dah kita letak macam seal dekat sini yang dikenali sebagai cutback bitumen ataupun prime coat, maka air daripada bawah ni, water table daripada bawah katakan, ya, water table daripada bawah dia nak naik ke atas, dia akan stuck dekat ni prime coat ni, ya. Lepas tu barulah kita boleh letak binder cost setebal 50 hingga 100 mm, iaitu bersaiz aggregate dia 28 mm. Iaitu aggregate campur dengan bitumen kita gaulkan sekali, ya, kita jadikan dia sebagai material untuk binder cost lah, ya. Lepas tu barulah atas tu kita letak surface. Nak letak surface ada lagi ni. Apa benda ni? Dia letak macam gam kat sini. Antara surface cost dengan binder cost iaitu tack coat. Ya, sama je peranan macam prime coat tadi. Tapi dia jenis bitumen emulsion dia panggil. Bukan Scott emulsion, bitumen emulsion, ya. Bitumen emulsion. Cair juga ni. Ini bentuk cair, ya. Disembur kat sekitar ni. Disembur ke seluruh jalan ni. Ni antara disembur ni. Antara surface cost dengan binder cost. Tujuan dia sama. Ya. Tujuan dia untuk mengikat antara binder cost dengan surface cost. Okey. Dan akhir atas sekali lepas letak surface cost, ya, kita dah letak surface yang lapisan surface cost yang paling atas, kita letak seal coat. Seal coat ni apa benda tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk skid resistant yang bagus, ya. Rintangan yang gelinciran yang bagus, skid resistant, ya. Lepas tu waterproofing, ya, waterproof, ya, waterproofing. Air tak boleh masuk kat situ direct terus. Bila hujan turun dia mengalir terus ke bawah according to the gradient. Dia tak boleh masuk sebab kita dah letak seal coat, ya. Waterproofing bagus, skid resistant, reduce noise, kita rideability bagus, senyap je kita pandu. Itulah antara peranan seal coat, ya. Ada banyak, ada coat, ada tack coat, ada seal coat, ada prime coat seperti yang Abah dah mention tadi. Alright, habis berkenaan dengan ni. Okey, Nana, ada soalan untuk yang ni? Any question you want to ask regarding this notes? Ada apa-apa? Tak ada, Abah. Ada, Abah. Ada. Tak ada, Abah. Ya, kalau you concentrate betul, you fokus dengan tengah-tengah hari buta ni, insyaAllah anak-anak, ya, you faham lah apa yang Abah cakap tu satu persatu.
Tapi kalau kita sekejap baring atas katil, sekejap tengok dari jauh, dengar je pasang kita, memang kita tak faham ni anak-anak. Tapi kalau dengar dan serta fokus, ada kertas kosong di sebelah kita, ada pen, ada pensel, kita tulis apa yang abah cakap tu, insya-Allah kita boleh faham lah. Alright, ini detail lah abah cerita ni. Nanti yang lain tu abah akan skip. Jadi cepatlah. Okay. So rigid pavement pula. Rigid pavement ni kita tak pergi detail lah anak-anak sebab kita tak belajar untuk diploma level. Kita tak belajar untuk diploma level. Kita akan belajar masa degree untuk design rigid pavement konkret ni tapi kita belajar sepintas lalulah pada hari ini. Sekurang-kurangnya kita tahu apa tu rigid pavement. Rigid pavement ialah constructed with Portland cement concrete and aggregates. Aggregate can be divided into two, coarse and fine. Fine ni pasiak, coarse ni batu lah. Pasiak ni ada yang kata melepasi ayak 55 mm, maka dia adalah pasiak, melepasi ayak ni. Ayak ni. Dan 55 kita guna sieve kan. Dia lepas, lepas ayak ni tertahan pada 75 micron katakan So jadi maksud itu adalah fine. Ada juga yang kata 4.75 4.75 tapi ada ijma' ulama highway lebih ke arah 5 mm lah dan jadi untuk rigid ni apa dia? Konkrit. Kata mudahnya adalah konkrit. Jalan konkrit ni nak buat dia tak susah, iaitu Portland cement campur dengan aggregates Okay. Basically dia consist of apa layer? Dia ada subgrade, itu sure dah. Subgrade ni memanglah subgrade itu tanah. Kalau tak ada tanah macam mana? Dan kalau tanah ni bagus anak-anak, terus letak konkrit kat sini. Terus tak payah cerita panjang. Kalau grade yang kita dapat CBR dia bagus, tanah dia soil, based on the soil investigation, the result is very good. So we no need sub base, tak perlu, base cost pun tak perlu, terus je konkrit macam ni. Ataupun kalaulah let's say subgrade dia agak lemah sikit, maka kita kena tambah sub base, kena ada base cost dan baru letak konkrit. Macam itulah cerita dia. So jadi sub base yang macam biasalah, granular material, itu material yang berbutir-butir or suitable stabilized material. Top layer is a Portland cement concrete slab. Alright, habislah mengenai rigid pavement tu sebab kita tak belajar dia untuk design this semester, this diploma level, but inshallah if you further your study for first degree, so you will learn about this rigid pavement, how to design the rigid pavement. Okay, in this case, in this program, diploma program level, we only concentrate on flexible pavement. Okay, now kita tengok factors selecting types of pavement. Macam apakah faktor pemilihan jenis pavement? Kita dah tahu tadi. Kita ada dua, iaitu rigid pavement dan tegar, terapan tegar, dan satu lagi flexible pavement. Kita ada dua. Jadi mana satu kita nak guna ni? Nak guna flexible ke nak guna concrete? Okay. So basically we have 5 factors can contribute in terms of selecting types of pavement. Number 1, environmental. Kita tengok, katakan this is number 1, katakan. Kita tengok nombor 1 ni. Nombor 1 environmental ni kita bergantung kepada cuaca lah. Kalau cuaca tu panas macam di gurun, maka tak sesuai lah flexible pavement. Sebab flexible pavement diperbuat daripada bitumen. Maka kita syorkan dia ialah guna rigid pavement, iaitu konkrit. Alright, itu contoh yang mudah je abang bagi. Yang kedua, contohnya dari segi social, iaitu road user cost. Ada dari segi research they have done some research, they have shown that if you use concrete pavement, they can reduce the usage of fuel, minyak kereta. Ada sampai tahap tu. Nak bandingkan dengan guna flexible pavement, rigid pavement lebih menjimatkan minyak. Itu bukan nak abah cakap, tapi research they have done macam tu dia kata. So jadi itu antara faktor lah. Kalau you rasa nak save minyak dan sebagainya, you gunalah aggregate ni konkrit. You bolehlah guna konkrit, tetapi mahal lah pula cost dia. Gantung lah, tengok pada apa requirement tempat you all nak buat tu. Seterusnya dari segi maintenance, kita tahu maintenance wise untuk konkrit agak mahal,
maintenance untuk flexible pavement iaitu asfalt ataupun bitumen tu agak mahal untuk long term. For long term is quite expensive, ya. Tapi for a short term dia murah lah, tapi untuk kalau mana satu you fikir, you nak buat jalan ni for long term or short term, fikir-fikirkanlah. Kalau long term yang murah memanglah konkrit lah, sebab you tak perlu dah nak turak-turak balik semula, tidak ada lubang dan sebagainya sebab dikeras, ya. Alright. So begitu juga dalam construction, dalam you nak bina ni, antara dua ni, you kena tengok apa equipment yang you ada kat company you tu. Kalau you nak buat konkrit, you ada ke mesin konkrit untuk ni, bekas konkrit jalan? And then macam mana peralatan-peralatan dia? Saya lebih banyak peralatan yang fleksibel, gunalah fleksibel. Jadi bergantunglah contractors punya capability dia, ya. Dan seterusnya engineering. Kita ingat suka-suka ke? Jalan ni ada jalan fleksibel. Jalan ni ada pula rigid. Bukan main suka-suka. Kita tengok dari segi soil tu sendiri. Based on the soil investigation, kita boleh tahulah apa yang sesuai untuk kita punya pavement, mana yang kita nak pilih. Kalau tanah gambut, tanah berpaya, eloklah kita guna konkrit. Sebab konkrit ni, walaupun tanah tu subgrade dia lembik, lemah, tetapi dia kuat dari segi flexural strength. Kita boleh guna konkrit. Tapi kalau kita guna fleksibel, rosaklah jalan. Sebab apa? Tanah tu dah lah lembut. Lepas tu jalan pula lembut. Jalan dah lama fleksibel, makna boleh lentur. Rosaklah keseluruhan jalan kita. So jadi pemilihan ini bergantung juga pada materials dan juga bergantung pada soil, pada jenis tanah. Sebab itu kalau di Gurun Kedah, yang kawasan tanaman padi di Kedah tu, basically kawasan berpaya gitu orang akan guna jalan konkrit, ya. Begitu juga dekat Paguh, dekat Johor, di Lebuh Raya Utara Selatan, mereka menggunakan konkrit, jalan konkrit. Kenapa menggunakan jalan konkrit? Sebab tanah di Paguh itu kebanyakannya ialah dari jenis gambut. Gambut ni tak kuat, dia tak strong, loose, tanah yang loose. Dia bukan yang compact, bukan solid, dia loose. Sebab itu sesuai untuk tanaman nenas, kalau you belajar geografi dulu kan. So jadi di Johor kebanyakan tanahnya tanah gambut. Sebab itu basically di Johor adalah banyak ditanam nenas, ya. Jadi pertanian ni nenas utamalah. So jadi sebab apa sesuai? Sebab di tanah gambut. Jadi sesuai tak untuk buat jalan? Sesuai, tapi gunalah, disyorkan untuk kita guna konkrit, ya. Tak boleh tak abah kita nak guna juga fleksibel? Boleh. You kena buang dulu yang gambut tu, you kena natural dia tu buang, and then you bubuh tanah yang baru. Tanah bentuk tanah clay lah, and then you compact dia. Bahkan masa cost is very expensive anak-anak sekalian. Macam 2 kali kerja lah pula. Itu antara dia. So itu yang nombor 1, 2, yang nombor 3, nombor 4, faktor-faktor dan yang kelima. Base. Seterusnya perbezaan. Kita tengok perbezaan. Kita jemputlah siapa ni. Boleh tak itu Syakir Danish, baca sikit Syakir Danish. Daripada atas ni baca. Ni. Baca. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari nombor 2 tu. Baca. Types and characteristic of flexible and rigid pavement. The differences between flexible and rigid pavement. Firstly, flexible pavement, asphaltic cement, i.e. bitumen and aggregates, and then lasts for 20 years, low initial cost, cheap and easy to get material, high cost and scheduled maintenance, less economic for long duration, easy to upgrade and rotting potholes. For rigid pavement, Portland cement aggregates, steel for reinforcement, lasts for 40 years, high initial cost, and then material shortage problem, more economic maintenance and no schedule, and then more economic for long duration, cannot upgrade, free from rotting potholes. Okay, Nur Fatwa. Okay, tak apa. Nur Fatwa, can you explain apa maksud material shortage problem ni?
Yang ni pula cheap, easy to get materials. Apa beza antara flexible dengan rigid ni? Can you explain to us? Bahagian ni. Boleh tak explain? Nur Fatwa. Ya, Abah. Apa maksud ni? Cheap and easy to get material dengan material shortage problem untuk rigid pavement ni. Apa? Can you explain? Kejap ya, Abah. Kalau bagi saya yang cheap and easy to get material tu maknanya kalau untuk buat flexible pavement ni maknanya material dia tu easy, mudah dan murah untuk didapati lah. Maknanya tak terlalu banyak kos sangat. Rigid pavement? Macam mana pula dengan rigid pavement? Maknanya kalau shortage problem ni dia ada sedikit delay macam tu untuk dapatkan material tu. Sebab apa ya? Mungkin sebab cost, high initial cost tu disebabkan oleh tu lah dia susah. Apa material dia? Material dia? Apa material dia? Contohnya aggregate, steel, reinforcement. Steel tu payah nak dapat. Okay, dia begini cerita dia, material shortage problem ni kalau aggregate tu tak ada masalah lah, tapi steel dengan simen tu sebab dia berkongsi, kita nak buat jalan, kita nak simen, kita nak buat jalan, kita nak simen, tapi dalam masa yang sama nak buat jambatan nak simen juga. Ya, nak buat jambatan pun nak simen, nak buat bangunan pun nak perlukan simen. Jadi akan berlakulah masalah kekurangan bahan. Sebab apa? Sebab kita berebut dengan orang nak buat bangunan, kita berebut bahan tu dengan orang nak buat jalan, kita berebut dengan orang nak buat jambatan. Faham tak? Sebab itu selalu berlakunya material shortage problem. Macam tu. Manakala flexible pavement ni dia murah dan senang diperoleh sebab tak ada persaingan. Kalau nak guna bitumen ni basically orang buat jalan je bitumen ni. Lepas tu dia daripada penyulingan petroleum, saki-baki petroleum, sebab tu dia murah. Cheap and easy to get material. Tak ada bersaing dengan, ada orang nak buat guna bitumen buat bangunan, tak ada. Contoh, jadi tak adalah persaingan, ya. Tidak ada persaingan dekat situ. So jadi sebab itu dia tidak berlakulah biasanya bitumen ni shortage problem, tidak berlaku. Okay. The rest is very easy lah. Easy to upgrade. Sebab apa? Sebab dia daripada bitumen kan dia buat, kita boleh korek, kita guna JCB, backhoe, korek, lubang, kita nak bubuh wiring system, tak ada masalah. You nak upgrade, you nak tambah lagi ke apa, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau di konkrit ni, dia you nak korek lubang jalan konkrit mana boleh, siapa yang nak memecahkan konkrit tu? Susah, boleh nak pecah tapi you kena guna alat lagi yang cukup mencabar lah. Kita nak guna vibrator, nak hack dia lagi, makan masa, bukan mudah. Kita nak korek lubang jalan yang diperbuat daripada konkrit sebab dia keras. The reason why dia keras, silap dia hancur terus. You hancurkan konkrit tu, ada pula reinforcement banyak pula, nak kena putuskan pula dia punya reinforcement, banyak kerja lah. Cannot upgrade lah, susah nak upgrade. Tapi kalau flexible, maka dia mudah lekat kesan tayar dan lubang. Biasa kan kita tengok dekat flexible pavement ni, yang biasa dekat dalam kampus kita lah. Kampus kita semua flexible pavement. Sampai ke KMK 1, KMK 2, Tok Gajah, jalan dia semua flexible pavement. Kan kadang-kadang ada kesan tayar kan pada jalan dia. Sebab dia lembut, sebab ada kesan. And then pothole, ada lubang. Tapi ada lubang tak untuk jalan konkrit? Tak ada, dia keras. Siapa yang nak mengorekkan dia? Memang tak boleh punya. Rating pun tak ada, kesan tayar pun tak ada. Ni can be used once ready. Basically kalau flexible pavement ni dah siap, kita dah boleh lalu. Walaupun dia masih basah, kadang-kadang melekat dekat tayar kita, kereta kita. Batu tu melekat. Sebab apa? Dia boleh guna dah. Dia tak payah tunggu lama masa. Kalau lah you bina jalan konkrit, you have to wait for 28 days for maximum strength. Sebab dia nak tunggu dia keras tu,
Kita tengok after 3 days buat test, after 7 days buat test, after 14 days buat test, last kali 28 days barulah kita boleh guna jalan konkrit. Makan masa lama sikit lah. Tetapi dari maintenance wise dia bagus lah. Sebab apa, dia takkan ada lubang-lubang, kita tak perlu risau nak tampal-tampal, tak perlu sebab dia keras. Dan dia boleh bertahan lebih pada 40 tahun sebenarnya jalan konkrit berbanding dengan jalan fleksibel tak lebih daripada 20 tahun. Dia ada resurface 3 kali nak sampai 20 tahun ni, jalan basically 3 kali di resurface. 3 ke 4 kali kena resurface baru boleh sampai ke 20 tahun. Yang ini tak perlu resurface-nya. Terus je mula kita lay pavement till sampai 40 tahun 50 tahun ni masih boleh bertahan. Itulah beza di antara flexible pavement dengan rigid pavement. Alright. So now seterusnya kita masuk dah kepada chapter last subtopic yang terakhir pada hari ini, iaitu structural components for flexible pavement. Komponen struktur layer-layer dia. Yang ini tadi ialah types of characteristic of flexible and rigid pavement. Sekarang kita nak masuk kepada apa dia? Structural component yang terakhir lah. Ini chapter yang terakhir. Bukan chapter terakhir, maksudnya subtopik yang terakhir untuk hari ini. Minggu depan ada satu lagi lah untuk hari ini. So jadi learning outcome at the end of the lessons, students should be able to select the appropriate materials for use in road construction. So kita harap student boleh tahulah selepas abang dah cerita apa tu, yang cerita yang ni pula nanti you boleh tahu yang mana yang paling sesuai, material sesuai digunakan untuk road construction. Okey, pada asasnya beginilah. Kalau kita tengok sekarang ni kita concentrate kepada flexible pavement anak-anak. Kita tak concentrate dah pada konkrit sebab kita memang buat flexible So tengok atas dia surface cost. Okey, bawah dia base cost, sub base. Ini adalah tanah. Ini subgrade yang abang sebut tadi. Ini gambar tanah kan, subgrade. Okey, subgrade ataupun kita tulislah kat sini subgrade subgrade. Okey. Ataupun dia sebenarnya adalah soil. Tanah lah, soil. And then subbase daripada sand. Yang abang dah ulang balik lah ni. Ulang. Base cost ialah crush aggregate. Crush aggregate anak-anak. Ni aggregate. Satu, wearing cost bahagian paling atas surfacing ni. Wearing. Okey. Wearing cost. Nombor 2 ialah binder. Dia ada 2 layer untuk surfacing ni. Binder cost. Alright. Macam gini Dia ada 2 layer. Gini. Ada 2 layer Ada 2 layer. So jadi makna ada basically dia have 2 layer lah. Ni. Surface dia ada wearing cost dengan binder cost. Jadi berapa layer semua? 1, 2, 3, 4. Ada 4 layer basically. Subbase ni daripada sand. Dan basically base cost ni dia lebih tebal berbanding dengan surface cost dan juga subbase cost. Sebab base cost inilah yang akan menerima beban direct. Beban direct tu daripada ni katalah tayar. Ni tayar. Beban tu akan diterima oleh surface lah. Surface cost. Surface cost yang terbagi pada wearing dengan binder ni. Dia wearing akan transfer kepada binder. Binder akan transfer kepada base cost. Dia akan transfer kepada base cost. Base cost ni perlu tebal. Dan bukan saja tebal, material ni mestilah berkualiti. Berkualiti dan tebal. Iaitu di kalangan crush aggregate. Lepas tu base cost ni akan ditransferkan pula bebannya kepada sub base cost. Iaitu daripada sand. Kualitinya taklah sehebat kualiti base cost. Kurang And then barulah dihantar kepada subgrade. Itu konsep dia abang ulang banyak kali lah. Okay. Ni yang tadilah abang cerita, tak payah nak cerita balik lah maksudnya kalau flexible pavement tu kita ada subgrade, kita ada subbase, kita ada base cost, kita ada asphaltic concrete. Asphaltic concrete ni lah surfacing tadi. Ni surfacing. Ni surfacing cost. Surfacing cost ni ada 2 iaitu wearing cost dan binder cost. So jadi kedua-dua benda ni, wearing dan binder ni dikenali sebagai asphaltic concrete. Dia ada 2 lah ni, iaitu wearing. Kalau kita nak pecah kat sini, atas ni wearing cost, ini ialah binder. Dikenali sebagai asphaltic concrete. And then base cost, subbase, subgrade. Okey, lalu seterusnya
Yang ni ialah concrete, rigid pavement. Okay, dia ada subgrade, dia ada base course dan juga ada concrete terus. Kadang-kadang base course pun tak perlu, ada 2 sahaja. Ini ulang balik ulang balik. So jadi macam apa sebut tadi lah, wearing course dengan binder. Nama lain bagi surfacing course ialah asphalt concrete. Surfacing course can be divided to wearing course dan binder untuk flexible. Okay, base course pula dia ialah crush aggregate yang Barah sebut tadi. So dia mesti higher strength lah than used for subbase. And subbase pula dia lah daripada pasyak dan juga guna sebagai as a drainage layer. Samping daripada bahan dia sand tu ialah sand lah, rock dia. Sand dan dia juga dia boleh berperanan sebagai drainage layer. Subgrade tu tanah lah. Tanah seterusnya. Semua ada tanah. Baik kita ada ni rigid. Rigid ni konkret tadi. Dia ada surface Portland cement. Okay, satu. Okay, mesti kena ada itu konkret. Lepas tu optional nampak. If subgrade soil poor, use this layer. Mana kena ada ni. Kalau poor, kalau poor untuk rigid, mesti kena ada base course. Mesti ada. Kena ada ni. Tapi kalau if subgrade stiff enough, kuat, subgrade ni kuat, bawah ni subgrade kuat, maka tak perlu pun yang ni. So dua benda yang macam apa kata tadi lah. Yang ni je ada. Ini perlu subgrade dengan ni je. Cement tadi, konkret. Itu sahaja. Itu beza dia lah. Itu ini tadi. Alright, seterusnya. Apa itu flexible pavement? Iaitu dia bergantung kepada, dia depend on material strength. Flexible pavement ni, turapan fleksibel ni, dia ialah mestilah mempunyai kekuatan material tersebut. Dan dia mesti tebal. Layer-layer dia mesti tebal lah yang kita tengok tadi. Some reflection within the elastic limit is allowed. Sedikit perubahan dari segi reflection boleh. Tapi lebih-lebih sangat tak boleh, dia akan rosak. Sebab dia kan elastik. Sifat elastik ni tarik, lepas boleh kembali ke asal, okey lagi. Tapi kalau tarik lebih, dia tak kembali dah kepada asal. Jadi sifat dia begitu. Sebab apa? Sebab sifat bitumen. So dia ada elastic limit. Dan dia bitumen ni yang sedap ni kalau kita buat jalan bitumen ni, flexible pavement, dia surface rideability good. Kita mandu dia rasa smooth je. Bunyi tak bising, tayar tu dengan permukaan jalan tu sedap, smooth je. Dia tak ada rasa bunyi bising-bising. Kita memandu pun rasa selesa. Tapi dia tak tahan kepada suhu yang tinggi lah. So that's the reason I did mention just now. Kalau tempat tu digurun ke, tak sesuai lah kita nak buat flexible pavement. Sebab apa? Sebab kita guna bitumen. Bitumen tu tak tahan dengan kepanasan yang melampau di kawasan gurun. Dan ia akan menyebabkan crack dan berlakulah kerosakan jalan, deterioration will happen. Okay. Dan kalau untuk rigid pavement, dia mempunyai kekuatan yang baik lah dari segi flexural strength. Sebab apa? Kita tahu lah konkret kan dia ada besi, kuat lah dari segi flexural pun memang dia kuat lah. Compression dengan tension, contohnya sama ada tension sama ada compression, dia semua kuat kalau dia ada besi lah. Jalan tu kalau kita letak besi. Dan dia slab performance good under high loading. Berat macam mana pun kenderaan dia steady je sebab dia kuat konkret. Tapi dia rough surface lah. Dia agak kasar no. Bila kita mandu bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi tayar bergolek di atas permukaan jalan konkret. Tak percaya buka tingkap. Tak payah buka tingkap naik kereta je. Dengar je lalu dekat jalan konkret. Bising bunyinya. Itu rough surface. Dan tapi bila permukaan kasar, friction dia bagus lah. Kalau kita brake, dia berhenti mengejut. Dia berhenti dengan sebaik mungkin. Tapi dia resulting dia ada bumpy and noise lah. Bumpy macam jalan tu berbonggol-bonggol gitu kan. Kita rasa macam keras sangat kita rasa macam jadi bumpy lah. Kita memandu tu rasa macam bumpy kan. Kalau mandu tu dia turun naik yang macam gitu kita rasa tak selesa. Tapi dan satu lagi dia bising Okey, seterusnya habislah. Itulah structural components for flexible pavement. Ini diulang balik semula anak-anak yang abang sebut tadi. Subgrade is a natural material located along the horizontal alignment ni compacted subgrade ni ataupun natural subgrade ni sebenarnya daripada keluarga subgrade lah. This is subgrade, tengok dia letak tanah ni di compact. Letak tanah di compact itu adalah subgrade. Okey, ini adalah subgrade gambar ni ini subgrade. Abang mana nak ulang balik sebab abang kali cerita tadi dah. Benda yang sama. Seterusnya subbase. Apa itu subbase? Ni dia subbase. Abang dah kata tadi subbase daripada material apa? Sand. Nampak warna hitam ni. Pasyak di bubuk pasir kat sini dimangkat. Lepas tu base course. Base course ni lah aggregate, mesti warna macam putih-putih. Warna biru-biru putih. Okay, biru-biru putih nampak. Itu crush aggregate. Ini crush aggregate Lepas tu kita tengok pada prime coat. Okey, prime coat ni
Mesti ada sebab ini prime code ni. Nampak ni prime code. Agak apa besarkan sikit gambar ni. Anak-anak mungkin pernah tengok kan. Ni macam ni. Disembur ni, cecayak ni. Cecayak apa ni? Inilah cutback bitumen. Namanya cutback bitumen. Iaitu bitumen juga tapi bitumen yang dicayakkan. Disembur. Apa tujuan ni tadi? Tujuan ni untuk melekatkan antara base dengan binder. Base dengan binder. Okay, lapisan base dengan lapisan binder course. Ini ni nampak tag code ni. Tag code ni iaitu tapi sebelum ni kita prime code kan ni, prime code ni. Prime code ni ialah antara ni. Nampak ni. Ni. Ini kena sembur tu supaya dia mengikat lah. Dia nak mengikat lapisan binder course dengan base course. Itu tujuan dia. Nampak ni? Prime code. Daripada apa prime code tadi? Abang dah sebut cutback bitumen. Lepas tu kita pergi kepada binder course. Binder course ni, inilah yang atas ni. Yang kasar sikit. Berapa saiz dia? 28 mm batu tu. Aggregate. Gradation dia 28 mm batu saiz dia. Okay. Itu binder course ni. Binder course. Okay. Lepas binder course, kita mesti ada tag code lah kan. Tag code. Ni tag code. Iaitu bitumen emulsion. Sembur lagi nampak ni. Mat ni tengah menyembur. Ni mat ni tengah menyembur. Disembur. Ini apa benda ni? Ini tag code. Apa tujuan dia? Sama juga untuk mengikat lapisan. Dia macam gam. Antara lapisan ke lapisan yang baru dibina, mesti diletak benda ni supaya dia melekat. Tetapi kalaulah binder course tu baru dibina, lepas tu kita terus buat guna wearing. Boleh? Tak payah tag code pun tak apa sebab kita baru, dia masih fresh. Maksudnya dari segi daya cohesive and adhesive dia masih kuat. Boleh. Ini biasanya kalau kita dah berjam, dah lama baru kita nak letak, better kita letak tag code lah. Tapi kalau lepas je kita buat binder tu, and then kita nak letak pula wearing, dalam masa yang sama, pada waktu yang sama, tak perlu pun kita letak tag code. Sebab dia masih ada sifat cohesive and adhesive itu. Okay, right. Habis. So, jadi, akhir sekali kita tengok apa ni? Akhir sekali, surface course. Yang paling atas tadi lah, yang abang sebut ni tadi. Atas ni surface course ni, surface. Ni lah, cantik dah nampak. Lepas tu dia pun pakailah compactor, dimampatkan bagi cantik. Nampak? Smooth, cantik bahagian atas. Yang ni kasar sikit, yang ni ialah binder. Nanti atas binder ni, binder ni nanti kita akan letak satu lagi lapisan, iaitu ini dia. Lapisan ni wearing, bahagian paling atas. Nanti kita akan letak wearing course. Alright. Habis, selesai. Material properties, ini yang ditunjuk sini macam tadi lah. Ini wearing course, nampak ni wearing course, ni tag code, nampak ada tag code. Tag code daripada apa tadi? Tag code ni ialah cutback bitumen. Yalah, yang ni bitumen emulsion yang di bawah. Bitumen emulsion ataupun prime code. Prime code kat sini. Prime code. Prime code. COAT, code, prime code. Ada prime code, ada tag code. Di sini ada atas apa? Seal. Seal. Seal code. Banyak lah tu. Ada seal code, ada prime code, ada tag code. Nanti road base nampak. Ni road base. Bawah ni apa dia? Sub base. Ini sub base. Ni subgrade. Ni tanah, pasir, crush aggregate. Lepas tu ada prime code, ada binder course. Lepas tu ada tag code. Lepas tu ada wearing course, ada seal code ke atas. Itulah. Untuk dia. Dan untuk pengetahuan anak semua, untuk subgrade ni kita dah belajar dalam makmal tu macam mana nak tahu nak test dia, kita akan dapat CBR macam ni lah. Ini dia saja cerita secara umum. Kita buat test untuk subgrade, dapatlah dia punya subgrade yang bawah ni. How about subbase? Subbase pula kita kena pakai gradation ni. Untuk gradation ni for subbase, this is a gradation dia. Bukan main ambil je batu campak je dekat subbase, dia ada guna gradation dia jugalah, size dia. Begitu juga dengan kalau kita juga nak buat drainage layer. Sebab drainage layer ni biasanya terdapat pada subbase course. Ini untuk drainage layer pakai gradation ni. Maksudnya dia juga peranan sebagai penyaliran air ke longkang terus bawah tanah. And then kalau base course ni ini dia punya gradation dia. Bukan main orang kata sebab tu size dia mesti sama. This is the gradation dia. Bukan main letak je apa-apa aggregate campak je kat sini. Kita mampat lepas tak, dia ada gradation dia. Size dia yang dibenarkan. Begitu juga wearing ni, surface layer, dia ada wearing course and binder ni. Abang dah sebut tadi ada dua. Atas ni ada dua iaitu wearing course dengan ni untuk surfacing.
Surface cost ada wearing cost dan ada binder cost. Dan base cost daripada crush aggregate tadi, sub base itu daripada sand. Dan basically binder cost yang ni binder cost untuk surfacing ni dia sama je. Size dia adalah 28, ya, aggregate dia 28 size dia. Tapi kalau untuk wearing cost, ya, untuk wearing cost yang ni, wearing cost ni dia ada berapa jenis wearing cost ni? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 jenis wearing cost. Boleh pilih lah mana satu yang nak guna. Ya, kalau porous asphalt dia berliang lah, ya. Kalau guna dense asphaltic concrete. Tapi saiz dia yang ni 10, ya, ataupun 14 mm. Yang ni pun sama 10 ataupun 14. Yang ni pun sama 14. Ada juga kadang-kadang diguna 20 lah. Yang ni pun 10 dengan 14. Yang ni pun kadang-kadang diguna 20, ya. Saiz mm untuk porous asphalt. Boleh pilih lah untuk wearing ni mana satu yang nak guna. Di Malaysia jarang sangat guna porous, jarang sangat guna gap graded. Ini gap graded ni US selalu guna. Porous ni biasanya UK guna, Netherlands, Belanda guna, ya. Domestic ni banyak negara guna lah. Dan basically semua kebanyakan gunanya asphaltic concrete lah. Yang macam kita guna sekarang, dense. Ya, dia mampat, jenis yang mampat ini. Kalau tengok yang ni pun kita tahu dah banyak besar, mana besar dia punya saiz dia. Ya. Kita tengok kalau banyak berlubang, porous lah. Yang ni. Ya. Ataupun gap graded pun banyak lubang. Domestic pun banyak lubang. Tapi kalau dia padu je, tak ada lubang dah, itu ya asphaltic concrete punya wearing cost lah. Yang bahagian atas ni. Ya, bahagian atas ni. Benda ni. Ya. Okay. So habislah anak-anak. Itu sahaja untuk hari ini, untuk minggu depan. Ya, kita stop kat sini dulu. Ya, supaya bolehlah you all laksanakan perkara-perkara yang lain selain daripada ini. Sebelum tu abang nak tanya, any question? Ada sebarang soalan? Halo? Ada abah. Ada abah. Tak ada. Tak ada abah. Tak ada abah. Oh, tak ada. So kalau tak ada maknanya kita habislah untuk ni. Kita hari ni kelas apa ni, kelas AB. Makmal dah habis kan? Makmal